Pak Imam, Ustaz Nasir yang saya muliakan, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, ahli-ahli qaryah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu setelah Allah Taala menganugerahkan kita satu nikmat ketaatan, yaitu mengerjakan salat berjamaah. Jadi alhamdulillah, setelah kita bersolat, yaitu agenda kewajipan kita setiap hari. Setiap hari kita mesti sembahyang. Sembahyang itu satu kefarduan. Sembahyang itu satu kefarduan. Sekalipun dia satu kefarduan, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Ta'ala buat solat itu dalam berbagai keadaan. Kita tak berdiri sampai habis. Kita tak berdiri sampai habis. Dan fardu ini pula bukan solat sahaja. Banyak lagi kefarduan yang lain dan ibadat yang lain, sekalipun ia statusnya sunat. Sebab itu Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala sebut, manusia ini dia dikurniakan dua sifat. Tuhan buat kita ni, Tuhan buat kita ni, memang Tuhan tahu kelaku kita ni tak boleh lari dari dua perangai. Yang pertama, perangai kita ini tamak. Tamak ni bukan dalam urusan dunia sahaja. Nak gaji besar, nak pangkat besar, nak makan banyak, macam-macam. Tamak ni bukan dalam urusan dunia sahaja, bahkan dalam ibadat pun ada tamak. Yang kedua, Allah Ta'ala, kata Imam Ibn Atha'illah, buat kita ini, manusia ini, dia ada cemuh, malal. Cemuh yang bosan-bosan. Dua perkara ni takkan bercerai daripada perangai kita, sama ada dalam urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Betul, setuju tak? Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, ada sahabat yang dia ni nak sembahyang, kira tak boleh nak solat, nak puasa sampai tak buka. Dalam hadis sebut macam tu kan. Dan ada yang nak bujang sampai tak berkahwin masuk. Sebab apa? Sebab dia nak fokus betul-betul dengan Tuhan. Ini antara ciri-ciri tamak ni. Tapi Nabi SAW tak bagi. Nabi kata, aku pun kahwin, aku pun sembahyang ada waktu tidur, aku sendiri pun puasa aku buka. Maknanya isyarat yang lebih kurang jangan lebih berlaku lah. Dan kita sendiri takkan boleh lebih daripada Nabi SAW. Yang keduanya cemuih. Cemuih kita ni tak sebab apa lah tuan-tuan. Tuan-tuan, misalnya ada hari kita rajin, ada hari kita malas. Hari rajin tu dengan puasa sunat, dia sambung main sembahyang di masjid, dia dengar kuliah. Hari-hari yang tak rajin tu, subuh mungkin 9 setengah. Hari tak rajin. Sebab itu kita itu Allah Ta'ala buat macam tu. Dan kerana itu jugalah Imam Ibn Atha'illah kata, lawana silaka al-ta'ah. Tuhan buat ibadat kita ni berbagai. Dia tak satu jenis. Dah kalau sejenis pun dia tak hanya satu macam, satu gerakan. Allah buat ada rukuk, Allah Ta'ala buat ada sujud. Dan dalam urusan sunat pula, Allah Ta'ala buat macam-macam perkara sunat yang boleh kita laksanakan. Yang penting sesuai dengan diri kita. Bukan semua sesuai. Ada sahabat-sahabat Nabi SAW tak hafal Quran pun, macam Khalid bin Al-Walid, tapi dia hebat dalam jihad. Turun ke medan jihad, dia suruh kata, parut dengan parut ni kita tak nak sentuh. Tapi Allah Ta'ala buat dia mati bukan di medan jihad, mati di atas katil je. Ada sahabat Nabi yang kerja dia mengajar pagi, petang, siang, malam, rujukan para sahabat yang lain. Jadi oleh kerana banyak mengajar, dia jarang puasa sunat. Dia tak ada puasa selalu. Kalau puasa kerap, dia nak mengajar tak lambat. Tenaga dia kurang, dia cari pahala sunat, tak mengajar. Dia masuk syurga nanti, masuk melalui pintu ilmu. Kalau macam Khalid Al-Walid tadi tak pernah hafal Quran, dia masuk syurga melalui babul jihad, pintu jihad. Ada yang masuk melalui sedekah, infak, duit banyak, macam Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf. Sahabat yang boleh pilih masuk syurga mana-mana pintu yang dia suka, dia seorang ni.
Sayyidina Abu Bakar. Dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia suka, karena kebaikan dia ada di mana-mana. Dan siapa yang mengingkari persahabatan dia dengan Rasulullah SAW boleh jatuh kafir. Sahabat ni boleh jadi dosa ya kalau kita ingkar persahabatan dia. Tapi kalau Nabi SAW dengan Abu Bakar, tak boleh ingkar. Lau zina imanu Abi Bakr bi imani hadhihi al-ummah la rajaha imanu Abi Bakr. Kalaulah iman Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umat Islam seluruh dunia ni, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Poin saya, Ustaz nak buat apa sebenarnya ni? Saya nak kata, apa yang kita laksanakan ini, yang pertamanya Allah Ta'ala berikan kepada kita suatu ibadat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini. Allah Ta'ala buat dalam bentuk ihsan, belah kasih, rahmat. Ibadat kita ini sebenarnya dah mempunyai nilai rahmat Allah yang maha tinggi. Ada umat dulu sembahyang sampai 50 waktu, adakah tidak rahmat? Bukan. Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka sesuai dengan keadaan mereka. Kita umat Muhammad SAW, Allah Ta'ala kurniakan kadar sesuai dengan kita. Cuma keistimewaan kita. Hari ini ceramah Ma'al Hijrah, kita nak kaitkan kita ini menumpang banyak. Besar kita ini tumpang rahmat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad ini satu anugerah, satu hadiah, bukan pemberian lagi. Hadiah istimewa. Cuma kita tak sedar kita ditumpang tuah Nabi SAW dalam banyak urusan dan dalam banyak perkara. Dan tuan-tuan barangkali tak sedar, barangkali boleh jadi sedar. Saya sendiri kadang-kadang tak sedar, bahawa Nabi SAW membantu kita, menolong kita, kasih kepada kita ini bukan baru. Sejak daripada Nabi wujud di dunia, kita tak wujud lagi. Kemudian Nabi wafat, kita ada atas dunia. Dan nanti kita hidup di akhirat. Nabi SAW dibangkitkan juga bersama dengan kita. Nabi sentiasa tak lekang dengan vision dia, misi dia apa? Nak tolong umat dia. Dulu Nabi SAW pernah sedih, pernah teriak, pernah doa dengan kita. Tuan-tuan nak sayang laki tuan-tuan, puan-puan nak sayang suami puan-puan, tuan-tuan nak sayang isteri tuan-tuan. Kena ada dulu, bini kena ada dulu, suami kena ada dulu. Kita pun tak yang sayang tak tahu, tengok tak tahu, opa pun tak tahu. Tapi sayang saja. Tapi Nabi ini kita tak nak lagi pun. Nabi dah menangis, Nabi dah teriak dengan kita, Nabi dah sayang dengan kita. Dan Nabi SAW sering menyebut umat akhir zaman ini dia akan tunggu kita di satu telaga Al-Hawd. Dan dia kata dekat sahabat-sahabat, dia kata, aku akan menanti ikhwani, saudara-saudara aku di suatu telaga. Nabi nak tunggu. Sahabat tanya, siapakah ikhwan kamu itu? Adakah kami? Maka jawab Nabi SAW, antum ashabi, kamu ni sahabat aku. Yang aku maksudkan ialah mereka yang amanu bi, beriman dengan aku tapi walam yarawni, mereka tak pernah tengok. Jadi hijrah Nabi SAW ini satu peristiwa yang kita nak kenang-kenang setiap tahun, bukan sekadar kenang-kenangan. Karena tuan-tuan kena tahu Nabi SAW membayar harga yang cukup mahal dengan para sahabat sehingga dia boleh baik Islam kepada kita. Tuan-tuan hari ini pakai tak macam orang lain. Faham tak pakai macam orang lain? Kita ni tak pakai macam agama-agama yang lain. Agama yang lain seluruh pendek ke seluruh cantik tak boleh pakai. Makan pun tak macam agama lain, boleh serbu semua. Mana rasa nak telan. Hidayah, taufik, ibadat, semua itu kalau Nabi tak payah ajak kita, kalau Nabi tak bayar dengan harga darah, sahabat-sahabat tak bayar dengan harga nyawa, tak sampai dekat kita hari ini. Bukan senang. Nabi SAW hari ini saya main sini, sembahyang dalam ekon, orang sedia meja, diraikan, orang tunggu saya main. Nabi SAW sampai ke Taif, dahlah kedatangan yang tidak dinantikan. Kena bukai pula atas putih batu, bertakuk darah dalam selipar, dalam capal yang kasut. Itu pun Jibril AS main tanya dekat Nabi SAW, ya Muhammad, kamu tunjukkan sahaja bukit mana yang kamu terasa aku nak cabut hari ini untuk aku jatuhkan, aku lemparkan kepada penduduk Taif ini. Lepas tu
saya kata suka senang nak jadi Nabi ni, bukan payah. Kita kalau jadi macam Nabi tu, darah tu bertampung lagu tu, Jibril tak main lagi, kita keluar lah. Jibril main pula, marah pula Jibril, kata buat lambat banyak. Tak ada tanya bukit mana kita habaq tu Gunung Riang, Gunung Gerai, semua campur main. Habis main rumput, semua bagi lingkup buang puan. Tapi dah Nabi SAW sebut kata jangan buat apa-apa. Sesungguhnya mereka satu kaum yang tidak mengetahui. Nabi berdoa semoga keluar daripada sulbi mereka ini lahir anak-anak golongan-golongan lelaki perempuan yang selepas ini akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi rahmat Nabi ini tinggi. Sebab itu dalam peristiwa belah dada, Nabi beberapa kali dibelah dada. Setiap kali belah dada, dibuangnya bahagian syaitan disebut. Bahagian syaitan ada yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi bahagian syaitan itu sebenarnya kata sebahagian ulama, kerana apa? Bukan makna kalau tak buang satu masa nanti Nabi akan mudah menerima hasutan, menerima godaan syaitan, bukan. Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sebenarnya kalau tidak dibuang bahagian itu, nescaya Nabi ini bukan setakat kesian dekat manusia, binatang, pokok, tumbuh-tumbuhan. Dia risaukan ikhwati Nabi Muhammad ini akan sayang, akan kasihan dekat iblis sekali. Dekat iblis dengan syaitan pun dia kesian. Jadi dibuang bahagian itu. Jadi rahmat kita dapat melalui Nabi kita Muhammad SAW. Ini bukan kecil-kecil. Umat dulu usia panjang, ratus-ratus tahun, ratusan tahun usia dia. Ibadat mereka pula berat-berat. Sembahyang sampai berpuluh waktu, najis kena di badan, kena gunting. Kita pergi cuci boleh mesin basuh. Lepas tu kalau nak taubat kena bunuh diri. Kita hari ini cukup pakaian yang kena najis, cukup macam saya sebutkan tadi. Bagi ayam lalu selesai. Nak taubat pada Allah Subhanahu wa taala, tak perlu bunuh diri. Cukup dia hadir perasaan menyesal, lepas tu berazam tak mau buat dah dan berhenti buat. At-taibu 'ala zanbi habibullah. Terus Allah Taala buat kita kekasih dia. Taubat ini tak mesti dalam masjid, tak mesti atas tikar sejadah. Tikar mekong pukul 9, dia tengok 9 subuh, saya dah betul. Bertobat sampai jumpa betul kan? Kalau ada tiga-tiga tadi, Allah Ta'ala kata apa? At-taibu 'ala zanbi habibullah. Orang yang bertaubat kembali pada Allah Ta'ala ini dia habib, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita tak boleh jaga dosa orang. Kita barangkali tengok dosa dia pada waktu malam, dia balik barangkali dia dah menyesal. Ada orang macam tu ramai. Malam dia menyesal, dia taubat kepada Allah. Kerana menyesal ini bukan kena lebih buat satu ritual, satu perbuatan yang mana nak zahir orang semua boleh tahu, tak. Dia datang dengan perasaan sahaja. Akhir sekali dia menyesal. Pagi esok, sebelum masuk pagi, Tuhan bersihkan dosa dia. Kita pula esok bersidang di kedai kopi, cerita kita nampak apa dia buat jahat semalam. Tuhan buka buku baru kat kita, buku dosa. Dia Tuhan pun dah semalam. Ini rahmat sebenarnya. Saya pada malam ini nak tekankan betapa rahmat Allah Ta'ala bagi melalui Nabi kita Muhammad SAW. Bukan satu rahmat yang biasa. Bukan satu rahmat yang biasa. Abdullah bin Salam, dia kata kali pertama tengok dia pendeta Yahudi masuk Islam. Pertama kali dia tengok Nabi kita Muhammad SAW, tengok sahaja dia kata ini bukan pendusta ni. Jadi siapa yang tengok Rasulullah dalam keadaan pandangan kasih sayang, pandangan ikhlas, maka pasti akan masuk Islam. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tengok pandangan Nabi ini anak yatim. Nabi ni orang Mekah, anak yatim, tak ada apa, sebatang kara. Bukan kita tak kenal Muhammad ni. Oleh kerana dia tengok dengan pandangan begitu, menyebabkan dia tak boleh masuk Islam. Tapi kalau tengok dengan ikhlas, maka sudah tentu semua akan masuk Islam. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW syok kenabian dia, khatam nubuwah dia tak ada di tapak tangan. Nabi-nabi dulu banyak di tapak tangan. Khatam nubuwah dia. Nabi kita duduk di belakang. Hikmah dia kata para ulama, tak perlu tengok dah khatam nubuwah.
kau pun tahulah kata bukan bohong. Cukup dengan melihat dia, seseorang itu akan beriman. Dan kita hari ini umat Muhammad SAW, tengok dalam khususiat umat Muhammad, kita akan dapati bahawa betapa istimewanya kita menumpang kasih, menumpang tuah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu kita ini kena banyak selawat. Kena banyak selawat kepada Nabi SAW. Kerana dalam semua amalan ini baina raddi wal qabul, antara tolak dengan terima amalan. Zikir kita yang lain, baca Quran, sembahyang sunat. Tapi satu perkara yang Tuhan tak akan tolak sekalipun dia fasik, maksiat yang buat lagi, Tuhan tak akan tolak. Salah satu dia pada satu-satunya amalan yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia fasik, dia buat jahat lagi, selawat. Selawat dan Allah Taala tak tolak. Sampai kepada Rasulullah SAW. Allah kata kalau dia buat maksiat banyak pun, tapi kalau dia hukum kasih sayang dekat Nabi tinggi, selawat banyak, insya-Allah sebelum mata dia pejam, nyawa dia habis, umur dia habis, Allah Taala akan tarik dia keluar juga daripada lubang maksiat. Ini sanad untuk saya dan juga tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Taala buat kecintaan kita kepada Rasulullah SAW makin hari makin tinggi. Sebab kita ni tuan-tuan, kalau kasih sayang kita dekat Rasulullah tak lebih daripada mak ayah kita, iman kita memang lekeh lagi. Memang lekeh lagi. Sebab kita kena sayang Nabi lebih daripada sayang mak ayah kita. Ya? Kena sayang Nabi SAW lebih daripada sayang mak dan ayah kita. Boleh dapat tak meta tu? Kalau tak boleh dapat, kena usaha. Sebelum mata pejam kena dapat, kena doa dekat Tuhan. Kalau kasih sayang yang kita dapat ini, dia bukan, dia anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, anugerah mauhibah, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang. Sebab tu kita doa selepas sembahyang. Nabi berpesan dekat sahabat Nabi Sayyidina Muaz, kamu ya Muaz jangan tinggal doa ni sekali-kali selepas sembahyang. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku supaya aku boleh ingat kamu secara konsisten. Ingat kamu ya Allah. Sebab bukan senang nak ingat Tuhan ni. Tuhan pun bukan kemulung kita ingat dia. Rasa Allah. Tapi realiti dia macam tu, nak bagi faham lah. Tuhan tak kemulung kita ingat dia. Satu dunia kalau jadi jahat pun tak luar pun kerajaan Tuhan. Dan kalau satu dunia jadi baik macam Nabi Muhammad pun tak bertambah kerajaan. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala asqa qalbi rajulin wahidin ma zada zalika min mulki syai'a. Kalaulah semua kamu dijadi Nabi Muhammad daripada mula manusia sampai hujung, begitu juga dengan jin sekali, daripada mula jin sampai habis jin, nanti tak tahu berapa jumlah semua jadi baik belaka. Ma zada zalika min mulki syai'a. Kerajaan aku tak bertambah sikit pun. Sama jugalah kalau semua tak jadi Fir'aun pun, ma naqasa zalika min mulki syai'a. Kerajaan aku ni tak bertambah pun, tak kurang sikit pun. Kalau Tuhan ni untuk mengharap taat kita, kalau Tuhan ni untuk mengharap ibadat kita, maknanya dia bukan Tuhan lah. Sebab Tuhan ini tak ada kurang. Itu tak ada kekurangan. Hakikatnya kita sendiri nak kuat, nak boleh ibadat, nak boleh taat, kena minta tolong Tuhan juga. Dari situ nampak dah bahawasanya Tuhan tak pernah ambil sedikit pun manfaat dari taat kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah Nabi SAW ini bukan sekali. Yang pertama sekali bila ditentang teruk, kita ni dapat cabaran yang luar biasa. Biasalah. Nabi ini bukan orang tak kenal. Nabi ini kalau orang tak kenal, orang tak tinggal duit dekat dia. Musyrikin Mekah ni, mereka tak tinggal duit dekat Abu Lahab, mereka tinggal dekat Nabi. Tinggal dekat Abu Lahab. Abu Lahab pun tak apa. Tinggal dekat Nabi SAW. Sekali pun tak beriman dengan Nabi. Nabi dalam bab kepercayaan, dia tak percaya. Sebab itu dilantik orang yang memang dikenali. Maka peliklah orang ni boleh tolak Rasulullah SAW sebagai Rasulullah, kerana dilantik di kalangan orang kamu juga, yang mana kamu kenal dia, bukan rajulun majhul, maknanya bukan orang yang tak dikenali. Jadi Nabi SAW suruh sahabat-sahabat hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Siapa Raja Habasyah ni tuan-tuan?
An-Najashi nama dia. An-Najashi ni negara dia Ethiopia kalau tuan-tuan tengok sampai hari ini negara dia bukan negara Islam pun, masih lagi negara Kristian. Masa sahabat hijrah dulu pun negara Kristian. Tapi Nabi suruh pergi. Pasal apa? Bukti kata orang yang bukan Islam ini, maknanya mereka boleh adil kepada orang Islam. Boleh adil. Sebab itu saya tak setuju kalau kita kata Islam menjajah. Dan ulama pun tak setuju. Bukan masalah saya tak setuju. Ulama pun tak setuju. Kita ni tak pernah jajah negara orang. Jadi yang kita masuk, kita merintah negara tu, kita masuk bukan jajah, kita buka. Sebahagiannya kerana dijemput oleh penduduk negara itu, kerana dizalimi. Di Mesir sama, di Mesir namanya dijemput. Kita buka sebab mereka berlaku penindasan. Ada dua Kristian di situ, Ortodok dan Katolik. Tak silap saya. Protestan lah, silap saya tak ingat. Dia punya mazhab macam kita ada. Kita Syafi'i, Hanbali, Maliki. Mereka Protestan, Katolik, Ortodok, macam-macam. Tak silap Protestan kalau tak silap. Jadi oleh kerana dizalimi oleh Kristian yang Katolik, maka Protestan ni dipanggil orang Islam yang masuk. Mereka lebih percaya dekat tentera Islam ni. Kita buka banyak negara Islam selepas ini. Jadi itu di Habasyah, sahabat Nabi SAW ada yang balik lepas, ada yang tak balik sampai keturunan sampai sekarang ada. Keturunan sahabat yang tak balik sampai hari ini ada. Duduk di negara yang dipelihara yang paling adil. Nabi sendiri beritahu, pergi di sana, raja ni dia tidak menzalimi orang. Jadi hijrah kita yang terakhir ialah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah di Nabi SAW ini, setelah mana kita dah beramai, ada yang Allah Ta'ala buat meninggal, ada yang harta hilang, ada yang macam-macam. Macam Ammar bin Yasir, keluarga dia, mak ayah dia. Ada yang diseksa teruk macam Sayyidina Bilal. Hijrah ke Madinah. Kemudian selepas daripada itu, Nabi SAW kata, la hijrah ba'da al-fath. Tidak ada lagi hijrah selepas pada pembukaan kota Mekah. Habis. Maknanya kita waktu itu kita pergi sana dan pergi sini, tetap juga akhirnya kita akan balik ke negara di tempat kita yang asal. Yang menariknya ialah tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak ketik sikit berkenaan dengan pembukaan kota Mekah. Sebab Nabi kata la hijrah ba'da al-fath, ialah kita masuk dalam keadaan kita ini tidak ada dendam lagi. Apa yang mereka tak buat dekat sahabat-sahabat Nabi SAW. Tempat cerita dia. Tapi Nabi SAW ketika masuk sahaja ke kota Makkah, Nabi kata, la ta'aduhu bi Makkah. Kita kalau jadi sahabat belum tentu tuan-tuan. Dengan kata kita hilang, adik-adik kita hilang, ada yang mati, tanah kita kena rampas, kena boykot dulu, kena pukul, kena terajam, kena maki. Tiba-tiba Nabi nak ajak balik, nak masuk kota Mekah. Kalau kita tempat tu tuan-tuan, duduk di Madinah tu lagi, duduk terbayang nak buka sampah, aku nak lupa dulu lagi, aku nak punggai dulu sampah lagi. Nabi SAW pesan kat sahabat, la ta'rufu bi Makkah. Kamu jangan buat apa-apa dekat dia. Urfuqu bi ahliha, buat lembut dengan dia. Ini hijrah, samarah kepada hijrah ini apa yang kita dapat? Termasuk juga hijrah di Madinah Al-Munawwarah. Benda pertama yang Nabi buat bila sampai saja ke Madinah, yang pertama bina masjid, yang kedua mempersaudarakan di antara dua di antara Ansar dan Muhajirin. Tuan-tuan nak bina negara, nak duduk aman damai, kalau tak ada perasaan persaudaraan ni, tuan-tuan tak boleh buat apa. Sama ada masjid ke, JKK ke, apa pun tak boleh buat apa. Di muka kita kalau jumpa, nampak macam tak ada apa, elok kawan demi dalam hati. Satu masa dia akan tinggal juga. Jadi Nabi buat apa? Yang pertamanya Nabi mempersaudarakan, disebut sebagai ta'akhi. Hasil persaudaraan itu menjadi kuat, kukuh, baru boleh bina negara. Tuan-tuan di kampung ni pun jangan, kalau lagu ni punya cerita tu ada dendam, ada tak puas hati,
nilai saudara, nilai Islam tu kurang, tak boleh buat apa tu. Sebab tu sahabat bila Nabi persaudarakan mereka, ada yang nak cerai bini bagi. Dia kata, "Ya Abdul Rahman, kamu tengok bini aku kat mana nak ambil. Bini apa? Aku buat tak mana kenal tadi ni." Dia tak kata biar aku pilih. Dia kata, "Bini aku ramai lah, tapi kita satu kelas sendiri lah, biar aku tengok mana aku nak bagi." Dah. Dia kata, "Tengok sendiri, yang mana nak aku cerai." Yang kedua, harta aku jumlahnya begini, banyak ni. Separuh daripada harta aku adalah milik kamu. Tuan-tuan, itu saya nak harap kalau nilai Islam, ukhuwah Islamiah tinggi, nilai kalimah la ilaha illallah tu mahal, harta bini ini jadi tak apa lah. Bukan bini itu tak nilai, bukan maknanya apa. Dia nak bagi pula bukan bagi kat orang biasa, bagi kat Sayyidina Abdul Rahman. Tapi Abdul Rahman tolak ke dulu. Kita hari ini khilaf kita besar. Sebab tu kita berkelahi. La ilaha illallah tu jadi murah. Nabi buat la ilaha illallah tu jadi mahal, khilaf jadi murah tu. Sebab tu boleh berkawan. Kita hari ini payah. Dia orang Melayu tak kawan lah. Mahal. Saya kena sebut dia kan. Tak apalah kalau marah nanti hilang marah bagi pula. Lepas tu marah saya bagi lagi kan. Saya tak apa, saya payah nak PhD. Kadang-kadang mazhab lain nak cakap dah, bendera lain nak cakap dah. Arab yang kelai dengan mereka, sama-sama mereka berkelai. Lebih teruk daripada kita kelai. Arab kelai. Betul baca dalam kisah mereka kalau kelai. Sampai mereka suka menamakan anak mereka dengan harb, maknanya perang. Lepas Islam masuk, baru Nabi larang. Nabi kita dengar ada nama tu. Kita bukan nak perang orang. Tapi tak begitu. Mereka ni bangsa yang berani perang, suka perang Arab ni. Jadi walaupun demikian, bila Nabi mempersaudarakan dengan nilai Islam, iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia boleh berkawan, boleh duduk sekali. Tak ada benda yang jadi rahsia dari antara mereka, tak ada berdendam, tak ada apa. Resik ni benda utama Nabi cabut. Resik tak ada kerana hang bangsa ni, kerana hang ni main daripada hang ni, main daripada Mekah, main sini, kami orang sini, tak ada. Boleh duduk di Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan aman, baik dan terang. Nabi sendiri bukan asal Madinah, daripada Mekah sampai di Madinah boleh jadi pemimpin besar. Ini sahabat besar dalam hijrah yang saya nak sebut pada malam ini, yang kita hari ini benda ni jadi punah. Nabi pun sebut umat aku akhir zaman yang ramai, tapi macam kuih berkelahi sana sini. Negara Arab yang 100% boleh katakan majoriti 90% umat Islam berkelahi sama sendiri. Di Libya umat Islam berkelahi, di Iraq berkelahi, amarah yang tu, Afghanistan berkelahi. Itu negara umat Islam ramai. Di Yaman, di Syria berkelahi, di Mesir berkelahi. Habis. Bukan tak ramai kita, dan bukan tak kaya orang Islam ni, tapi kerana kadang-kadang tak puas hati, ada dendam. Benda tu, dendam tak puas hati tu bukan sebab agama. Sebab apa tuan-tuan? Nabi sebut dah, aku bimbang umat aku akhir zaman ni, bukan aku bimbang syirik buat ni. Umat aku ni bukan aku bimbang kesyirikan, tapi aku bimbang mereka ini tenggelam dengan dunia. Dunia aja. Tengok buat Arab hari ni dengan mereka macam mana. Susah kita nak ni. Bukan tak ada duit. Senjata nak boleh beli macam mana. Dah mereka ni minyak dalam perut bumi, dalam perut laut semua dah. Tapi Allah Ta'ala cabut kepada mereka ini apa dia? Hubbud dunia. Allah Ta'ala bagi apa ni, mereka ini hubbud dunia tinggi dan wa karahiyatul maut, benci akan mati. Tak suka mati ni kita pun tak suka ya. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW boleh letak uang daripada para sahabat. Dan perkara inilah yang kita nak bina dalam masyarakat kita. Saya selalu sebut, kalau tuan-tuan tak setuju pun tak apa, tapi saya yakin satu masa tuan-tuan pasti setuju.
Di dalam masjid ni tak ada politik. Kena sejuk masa. Aku tak faham. Tak boleh politik itu dengan makna tak boleh politik kepartian. Dan benda ni saya ingat berpuluh tahun dah jadi. Pasal apa Ustaz sebut tajuk di dalam hijrah? Benda ni hanya bicara awal. Unsuri, maknanya kita buat satu benda yang bukan syumul Islam. Habis tu tak boleh masuk parti ke Ustaz? Tak boleh masuk kan? Saya tak boleh. Masing-masing dia ada pendapat masing-masing. Cuma pendapat kita tu pasti betul tak saya nak tanya? Pasti tak betul. Siapa boleh berani jari sampai protek apa saya kata ni betul. Pendapat kita, pandangan kita tak mesti betul. Bila tak mesti betul dia bukan qat'i. Bila tak qat'i maknanya dia bukan Islam, syariat, dia fiqh namanya. Fiqh tu lah yang dikata khilaf tu. Itu nama fiqh. Khilaf tu nama fiqh. Kalau yang tak ada khilaf dia sembahyang 5 waktu, yang tu tak bagi fiqh tuan. Orang bagi al-ma'lum min ad-din bil darurah. Saya bukan nak larang masuk parti, larang masuk mazhab, larang masuk NGO, bukan. Maksud saya dalam masjid jangan sebab kita bergaduh di parlimen berlailah. Pilihan raya berlailah, di kedai kopi berlailah, kerana diparkir. Itu pun teknologi, tengok juga kemah warna apa. Dalam masjid ini kita bina ukhuwah Islamiah, cukup. Sebab tu saya kata nak masuk masjid, kalau ada jenis-jenis tu ambil bendera mesti dia dipegang masjid. Saya balik dia pula. Saya hari ini kalau saya sebut saya sokong parti A, hak parti B tu mesti tak berhati kata. Ini satu contoh yang saya boleh bawa dekat tuan-tuan. Kalau saya sebut parti B, hak A tak setuju. Bawa tak nasihat dia kata, jemput siapa ni? Kalau saya sebut dua-dua boleh jadi betul. A boleh jadi betul, B barangkali salah. B boleh jadi betul, A barangkali salah. Dia mazhabnya dua pendapat. Tiba-tiba kita nak bawa hak aku yang paling betul. Pasti nak buat bagi jadi hak aku paling betul. Satu jawapan tu lah. Dia berkelai sampai dah tak habis. Sama ada dalam urusan mazhab kita, dalam urusan kepartian kita, dalam urusan kita berkelai tu lama berkelai. Benda ni menjadi negara Arab sampai punggah habis. Dulu Muammar Qaddafi, dia tak puas hati sungguh kat Qaddafi. Dah baca apa? Libya ni kalau tuan baca, bawah sikit dia Brunei punya kaya, dia punya rakyat dapat manfaat daripada pemimpin Muammar Qaddafi. Saya tak kata Muammar tu bagus sungguh, tapi tak padan. Nak kena bila bunuh dia, nak kena bila terajang dia, penjatuh dia, akhir sekali ni Amerika masuk. Tuan baca lah ni, tabloid orang Libya lah hidup menyesal. Dari pasca lepas daripada jatuh Qaddafi, dia rasa apa? Rugi kami lah ni. Dulu ni kami nak sekian-sekian. Hak kami dapat dulu pun hilang. Hak kami nak pakai hak yang kami nak tak dapat. Hak kami dapat dulu hilang tu. Tak ada apa. Saddam Hussein pun sama dapat berjatuh dah. Lalu mereka beritahu, tak apalah nak kena Saddam tentang tu tentang ni. Tapi Nabi bagi mereka tu pasal apa? Orang-orang Saddam tu nak makan macam bismillah juga. Ada benda ni juga akan jadi. Dan Nabi SAW dalam berhijrah, Nabi boleh cabut semua ni. Yang nak bawa ialah agenda dia panggil universal Islam, syariat secara menyeluruh. Yang khilaf-khilaf ni tuan-tuan, tuan-tuan pegang untuk tuan-tuan. Hak yang kawan tuan-tuan pula pegang untuk dia. Kita ni dalam bab yang boleh menyatu bab ya tuan-tuan. Mazhab kita sama, agama kita sama, Nabi kita sama, Tuhan kita sama, apa lagi, negara kita sama, cakap kita pun sama, negeri sama, macam-macam sama. Dia nak cari juga bendera kita klaim. Itu besar. Sedangkan kita ini kalimah kita selalu bawa apa dia? La ilaha illallah. Nabi buat hak tu dia bagi jadi baik. Habis hang bangsa apakah, hang main daripada mana kami tak kisah. Sampai nak bagi bini, nak cerai bini bagi. Sampai nak bagi harta separuh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mahainya la ilaha illallah. Kalau kita boleh buat macam tu. Satu benda yang kita nak cabut, Nabi cabut daripada sahabat dalam peristiwa hijrah ke Madinah itu dalam mempersaudarakan. Ialah yang pertamanya ta'assub dengan bangsa, ta'assub dengan pendapat sendiri, ta'assub dengan keakuan diri kita ni. Kena cabut. Nak cabut ni bukan senang. Nak cabut kena dengan ilmu. Ibadat kita pun kena dengan ilmu. Kita ini haram, haramun alaikum kata Abdullah Sahlan Tustari. Haramun alaikum, haram ke atas kamu an ta'budallah
menyembah Allah dalam keadaan jahil. Demikian juga kita nak kita ini berinteraksi dengan dunia supaya kita tidak ditipu. Kita nak berinteraksi dengan manusia sekeliling kita dengan penuh mahabbah dan kasih sayang, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, benda apa yang nak cabut benda itu tak ada. Ilmu sahaja yang boleh cabut benda itu. Jadi dengan sebab itulah kita nak supaya kita dapat semangat daripada Rasulullah SAW buat dekat para sahabat, sehingga mereka ni jadi apa? Tawadhu, rendah diri sama sendiri. Ini dah benda yang paling besar Nabi buat sampai sahabat di kalangan para sahabat ini ada yang menegur. Dia bila tak akhir, bila dipersaudarakan, dia boleh pantau selalu. Kadang-kadang ada masalah sembahyang gerak, ini diabaikan. Sahabat yang dipersaudarakan ditengok. Tak silap saya Abu Darda misalnya. Ditegur oleh Salman Al-Farisi kalau tak silap. Salman kata apa yang buat begini sekian-sekian, dia tengok. Dia tak boleh ego waktu tu. Bila dipersaudarakan, Nabi nak tundukkan keegoan tu, nak tundukkan angkat diri tu. Sampai boleh tengok, hai rumah tangga sekian-sekian hang sembahyang banyak sangat, sampai bini hang buat tak tahu, buat tak erti. Allah tu dia kata, dia boleh terima nasihat daripada Sayyidina Salman. Kalau kita dah rasa kita ni semua cukup, payah pakai tak diterima orang kata. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu sebut apa itu rendah diri. Tawadhu itu apa? An takhruja min baitika wa tazunna kulla man laqitahu minal muslimina ahsana wa afdala minka. Kamu keluar daripada rumah kamu jumpa siapa sahaja di kalangan orang Islam, kamu kata dia lagi baik dari aku. Boleh buat tak? Tak boleh dah, aku dalam masjid tunggu esok. Budak jumpa orang tua, dia kata orang tua ni hidup orang daripada aku, dia buat dosa orang daripada aku. Orang tua biasalah, aku makan garam dulu. Sikit lagi insyaAllah. Baik, kita keluar sahaja daripada rumah kita. Imam Hasan Basri kata, keluar daripada kediaman kamu jumpa siapa sahaja di kalangan orang Islam, kamu kena kata dia lagi baik dari kamu. Maknanya kita lagi hina dari dia. Berat luar. Saya ada ustaz, kalau nak kata ustaz nasihat imam Kubang Jawi ini baik pada saya, tak kisah, dah saya kenal lah. Nak kata jemaah masjid Kubang Jawi ini baik pada saya, saya tak kisah, saya tahu dia main masjid. Ini saya nak kata jiran saya ni, dia saya duduk keluar main masjid, dia tak nak main masjid, pakai seluar pendek, main burung. Nampak pusat lah tu, pimpi di pekan lah, nampak 3 ekor. Ada hari ni dia kubur tina orang atau tak betul di belakang. Saya nak kata dia lagi baik pada saya tu. Jadi sebab itu Imam Hasan kata, dia syarat dia Islam ya. Sebagai ulama kata apa? Dia kata para al-arifin billah kata, kita tetap kena kata dia lagi baik dari kita. Sebab apa? Sebab kita ni tak boleh jamin kita nak jadi baik dari dia. Ke ada dalam masjid ni boleh jamin? Saya ustaz tengok saya dah hari-hari main masjid, hari-hari macam ni, mati dah guni dah saya. Tak boleh dah. Ada boleh jamin ke? Tak ada tuan. Kalau lah tuan-tuan mau dijamin, saya rasa Bala'am bin Ba'urah lagi awal boleh jamin. Bala'am bin Ba'urah ni ibadat 500 tahun, beratus tahun digelar sebagai abid Bani Israel. Tuhan bagi keistimewaan dekat dia, boleh doa dia pasti makbul. Track record dia awal cantik, hujung-hujung habis. Hak hujung habis, buah mula cantik. Sampai Tuhan sebut dalam Quran, famasaluhu kamasalil kalb, dia ni macam anjing, diumpamakan seperti anjing. Ada Tuhan buat macam huruf lampu dia guna-guna, tak ada. Maksiat dia ayam hidup dia, gerak semua buat. Main hujung, main ujung-ujung, penghujung usia, Tuhan bagi balik iman dekat dia. Ada tak tuan? Saya selalu ambil contoh dalam Sahih Muslim tu, dia bunuh 99 orang, lepas tu dia pancur tak orang lagi 100.
Akhirnya dia taubat, Allah Ta'ala terima taubatnya. Tetap juga hak nombor 2 diuntung. Pun mana pun tetap hak nombor 2 untung, kerana Allah Ta'ala kira pada khawatir, pada penutup. Sebab tu kita kena memandang manusia sebagaimana Nabi memandang, jangan pandangan rahmah, pandangan kesian ke orang. Orang buat dosa, buat jahat, kita bukan boleh benci, ikut dah. Ini sebenarnya pesan ni bukan dekat tuan saya, pesan kat saya sekali-kali pun tak kata dengar ni. Untuk diri saya sendiri juga, supaya kita boleh melihat dengan rahmah, kesian dekat orang. Tuhan bagi hidayah ke kita hari ni, dia tak dapat lagi, belum dapat lagi. Hidayah ni memang milik mutlak Tuhan kan. Nabi pun tak ada bagi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu ni tak ada bagi hidayah kepada orang yang kamu suka. Tuhan nama dengan Nabi. Jadi kita kena ada rahmah sebagaimana Nabi ajak para sahabat wujudkan rahmah itu dalam diri mereka, sehinggalah mereka ini Allah Ta'ala berikan persahabatan mereka, kasih sayang mereka tak dapat dinilai dengan apa itu perkara tu. Jadi intipati besar hijrah yang saya nak bawa kat kita pada tuan pada hari ini ialah kita kena letakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu melebihi dan lebih besar daripada khilaf-khilaf kita, lebih besar daripada sengketa kita. Kalau tidak, kita tak boleh untuk bawa satu benda yang lagi besar daripada khilaf kita itu, menyebabkan kita tak boleh untuk nak bersatu padu, nak buat baik, nak berhubung kasih. Nabi SAW sayang semua sahabat. Sebab tu Nabi pernah katakan, Mu'az, ya Mu'az, inni la uhibbuka lillah. Aku disayang sungguh kepada kamu, wahai Mu'az. Dia sayang dia bukan bersifat, tunjuk dengan perangai saja tak. Nabi hamba. Kita boleh kutuk pada kat bini. Dia sekarang abang dia gerak, hari dia boleh main. Dia jadi ya. Mari abang dah, hari ni abang lagi. Naik lepas ada. Dia jarang-jarang sekali abang. Abang nak bahasa Melayu segan, baru abang nak bahasa Arab tadi. Inni la uhibbuka lillah. Kalau abang kat bini, inni la uhibbuki lillah. Aku sayang kepada kamu. Sahabat dengan sahabat-sahabat boleh. Sebab dengan kasih sayang itulah Allah Ta'ala buat ukhuwah Islamiah itu jadi kuat, dan mereka Islam boleh menguasai sampai 2/3 dunia. Waktu itu Parsi dapat, Rom dapat. Rom dengan Parsi waktu dulu kita nak banding dengan Allah ni macam Amerika, macam Rusia. Kalau nisbah kita tengok pada awal mula Islam, Nabi pernah janji dekat Suraqah bin Malik. Suraqah ni dia pernah diupah untuk dapat 100 ekor unta dengan syarat dia bawa Muhammad hidup atau mati. Cuma dia tak nasib baik, setiap kali dia nak panah, kuda dia jatuh, kuda dia robah. Nabi tanya dengan dia, kamu nak bunuh sebab apa? Dia kata, aku diberi upah 100 ekor unta. Kalau boleh bunuh kamu atau bawa balik kamu. Nabi SAW kata, itu kalau kamu ikut permohonan permintaan mereka. Tapi kalau kamu ikut aku bagi lebih. Aku bagi apa? Dia kata, aku akan berikan kepada kamu gelang Maharaja Parsi. Gelang. Maharaja Parsi nama Kisra. Kisra ni dia ada gelang. Gelang tu nak ambil untuk bila? Untuk dia tidur lah. Dah, maknanya apa? Maknanya runtuh kerajaan kita akan rampas. Dengan kerajaan, dengan raja-raja, semua kita ambil. Suraqah bin Malik, sebab tu kata Nabi ni tak pernah berbohong. Dia kata kalau betul dia tak apa masuk. Dia terima, dia masuk Islam. Nah, abang kata Suraqah ni umur panjang, Nabi wafat dia ada lagi. Abu Bakar wafat dia ada lagi. Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar kita dapat ambil Parsi. Sayyidina Umar yang kalungkan gelang itu kepada Suraqah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu Nabi dalam hadis dia yang ribuan hadis, termasuk juga ayat Quran yang ribuan ayat. Kalau tuan-tuan belik dan tuan-tuan tengok hadis-hadis Nabi yang banyak ni cakap tentang hukum, yang menyebut tentang hukum, lebih kurang 5% saja. Habis 95% lagi cerita pasal apa? Sebut pasal apa? Pasal hukum, pasal akhlak.
pasal etika, pasal akhlak kita. Jangan makan harta anak yatim, hormat mak ayah, tawadhu, rendah diri. Tuan-tuan tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi kita hari menghukum, hukum orang tu hari 5% tu, dia ada tu 95% lagi kita lambat. Jadi hijrah nabawiyah pada malam ini saya nak bawa poin yang besar ialah apa? Ya, saya nak bawa poin. Mungkin penceramah lain akan bawa poin yang lain. Saya nak bawa bahawa kita insya-Allah akan jadi umat Muhammad yang kuat, umat Muhammad yang berkualiti, umat Muhammad yang bersatu padu sekiranya kita boleh mencabut khilaf kita, persengketaan kita, apa sahaja yang tak kenal sesama kita ini, bawa murah daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau boleh buat macam tu, insya-Allah semua perkara akan jadi kecil, Allah Ta'ala akan jadi lebih besar, dan persatuan kita, perpaduan kita, ukhuwah kita akan lebih kuat. Jadi saya minta maaf kepada tuan-tuan kalau tuan-tuan tak pada setuju bab tadi. Cuma saya kena sebut kerana ini pesan guru saya di Al-Azhar. Dia kata ini adalah wajibul waqti, kewajiban zaman. Negara Arab, negara mana pun kalau umat Islam ramai bergantung pasal kes ni. Kalau tak pasal mazhab, pasal parti. Tak pasal parti, pasal mazhab pun. Kalau tuan-tuan tak baca, tuan-tuan baca. Tengok rumah-rumah negara umat Islam yang pecah ni kes apa? Kes ni. Bukan tak boleh sokong, bukan tak boleh menjadi pendukung, bukan. Cuma kita kena sedar bahawa apa yang aku faham, apa yang aku rasa belum tentu pasti betul. Maka dengan sebab itu aku perlu hormat pendapat orang, orang juga perlu hormat pendapat aku. Ada pun dalam masjid kita bina ukhuwah sesama kita, perhubungan yang baik sesama kita. Baru dalam masjid ini boleh jadi medan untuk menghubungkan kasih di antara orang Islam. Tidak dalam masjid pun berkelahi, AJK masjid pun berkelahi. Cuba mana nak elok? Ada camp pula, jawatan kuasa masjid dia ada camp. Dalam masjid dia ada camp, ada blok ni, geng lain, ni geng lain. Kalau di masjid menjadi macam tu, payah tuan. Payah. Jadi di masjid lah kita nak bina. Kerana apa? Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi buat masjid dulu. Nabi tahu di masjid ni lah tempat kita ussisa ala taqwa, dibina di atas dasar takwa. Tak ada pasal lain. Kalau takwa maknanya kita kena bawa satu agenda yang orang semua boleh tumpang. Kalau bawa parti kita saja, ada orang tak boleh tumpang. Kalau bawa persatuan kita saja, ada kelompok persatuan lain yang tak boleh tumpang. Kita bawa satu benda yang semua boleh tumpang. Kalimat insyaAllah, satu kalimah yang menghubungkan kita semua. Banyak nak tuan-tuan, ulama. Kalau kita nak baca dalam masjid Riyadhus Shalihin tu, benda syawabit, benda hatta khilaf, benda yang kita boleh bersatu. Tapi kita nak cakap juga tentang hai kita, tentang kelompok kita, dan akhirnya kita bergaduh berbalah. Tak berhenti-henti. Jadi kita tak mau jadi macam negara-negara Arab yang lain, gaduh sama-sama Islam. Apa untung tak tahulah. Sampai hari ini kebanyakan negara tersebut pucat kacir disebabkan apa? Disebabkan campur tangan kuasa dua, kerana kita bergaduh berbalah sama-sama sendiri. InsyaAllah saya yakin di Kumang Jawa ini semua tengok muka semua, insyaAllah semua muka-muka mendamaikan insyaAllah. Tak berkali lagi insyaAllah. Mudah-mudahan semangat hijrah Nabi SAW itu akan memberikan kepada kita semangat yang lebih kuat untuk kita ini bekerja, berbaik sangka, berhubung, berukhuwah, berkasih. Semangat ni kalau tak main daripada Nabi SAW, maka dia tak akan jadi kuat. Nabi sahaja adalah Allah Ta'ala, dan Nabi sahaja yang menguatkan kita setiap hari. Kerana kedua-dua ini adalah Tuhan kita dan utusan dia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, tak pernah senggang dengan nama dia. Sebut Allah, mesti ada Muhammad. Kita sekali bersama mengucap setiap kali sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup sekadar itu, saya berhenti sekarang ni. Tak kira mana pun, tapi tak ada letih untuk bila tak apa nak larang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana
ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.